Kita untuk guru nak buat masjid, akan ada orang yang bawa hamba mari sponsor pasir, pak ni mari bawa simen. Hamba tak tega apa, hamba reti tukar je, jadi tukar. Jadi kos tu dapat dijimatkan dan limpah ekonomi tu lebih terjamin. Panjang ni, wallahualam. Assalamualaikum. Boleh faham semua. Dia kata-kata daripada pakar ekonomi. Jadi insyaAllah kita ada lebih kurang 20 minit, setengah jam untuk siapa-siapa yang nak mengumpulkan soalan. InsyaAllah ada mic untuk ni kan? Apa kan? Bolehlah siapa yang nak tanya dipersilakan pasal apa isi perbincangan kita pada malam ni, dan berkenaan dengan poket rakyat yang telah diterangkan panjang lebar oleh ahli panel kita tentang bagaimana sistem ekonomi Islam, apa yang ditawarkan oleh PAS dalam dokumen negara berkebajikan. Sentuh sikit tentang GST. Kira kalau tak ada soalan lagi baik. Kalau ada soalan pun soalan objektif ABC lah. Senang lah. Kalau nak tengok sembang sekali boleh lah. Kalau tak ada, tak senang kalau anda nak tambah apa-apa. Nak tambah guna panjang tadi ni. Tak rasa kita dah bagi. Maknanya tadi ni kalau dapat kita faham ni, yang paling naya orang miskin. Itu rumusan mudahnya. Paling mudahnya, yang paling terjejas, paling terkesan, paling teruk kena tindas orang miskin. Dan orang miskin ni di Malaysia ada orang lain. Buktinya apa? Bila kerajaan umum penerima bantuan BERIN yang makin bertambah bantuan BERIN ni untuk orang miskin, pendapatan 3,000 ke bawah, pendapatan 2,000 ke bawah. Dan diumumkan majoriti hak dapat BERIN tu orang Melayu. Dengan bangganya kerajaan umum, yang majoriti yang dapat bantuan BERIN ni adalah orang Melayu. Maknanya orang Melayu ni banyak kerajaan bagi. Dalam bahasa lain, yang paling banyak miskin orang Melayu. Nah, bahasa mudah tu, paling mudah. Kita dah merdeka 50 tahun 7 dah ni, dah berapa tahun? 58 tahun merdeka. 58 tahun merdeka, yang memerintah orang Melayu, negara-negara Melayu, rakyat Melayu, yang sokong orang Melayu. Tapi Melayu ini nasib dia. Kalau UMNO bela Melayu, sepatutnya Melayu lah bangsa yang paling kaya dalam Malaysia. Tanah Rezak Melayu, tentang sunatnya tanah Rezak Melayu ni macam nak start balik ceramah ni, bukan nak landing kan. Susah juga nak landing pasal tu nak terbang tadi kan. Tanah Rezak Melayu ni kita nak banding. Sebenarnya siapa yang boleh jaga Melayu? Kalau nak cakap tajuk Melayu lah, kita nak cakap tajuk Islam. Islam ni jaga semua. Tapi tak apa, UMNO sebut nak jaga Melayu. Okey, kalau nak kira jaga Melayu, kita tengok statistik tanah Rezak Melayu ikut negeri. Yang paling sikit tanah Rezak yang ada dalam senarai statistik oleh Jabatan JKPTG ni, yang paling sikit tanah Rezak Melayu di negeri Terengganu. Ini tanah Rezak Melayu yang paling kecil, 118
hektar. Negeri Johor yang pemerintah ni, tanah rezak Melayu 165,000 hektar. 195,000 tanah rezak Melayu, tanah yang rezak untuk orang Melayu. Yang paling banyak tanah rezak Melayu di negeri Kelantan Darul Naim. Berapa jumlah dia? 1.3 hektar juta. 1.3 juta hektar tanah rezak Melayu. Daripada tahun 90 sampai sekarang tak kurang walaupun seinci. Kalau nak kira siapa yang paling jaga orang Melayu sudut tanah, Kelantan. Siapa wajah Kelantan? Pas. Maknanya Melayu di Kelantan ni jumlah dia ramai. Tanah rezak banyak. Tapi Melayu Kelantan lah paling menderita, ditekan oleh ekonomi daripada kerajaan Persekutuan. Royalty tak dibayar. Ya. Pembangunan, duit pembangunan tak bagi pada state, tak boleh melalui, bagi pada Jabatan Pembangunan Persekutuan. Ingat ceritanya, kalau betul kamu jaga Melayu, sepatutnya Melayu tak jadi macam ni. GST yang menderita orang Melayu. Ni cakap tajuk Melayu ni, Islam kita tak cakap. Tak cakap anak jaga Islam maksudnya. Mana tu tak sedar, malam ni perbincangan malam ni saudara Syahid apa yang saya sebut tadi ni. Kita cakap di atas benda fakta, di atas angka, atas benda yang ada dokumen, ada kertas. Ini bukan isu biasa. Kita cakap apa yang kerajaan buat tak betul sebagainya ni, yang betul kita sokong, kita setuju. Masalah yang tak betul ni kerana dia menjejaskan akidah. Ni soal cerita akidah. Kita sebut tadi. Malam ni kita boleh minum teh tarik percuma. Bulan 4 April nanti tak tentu lagi. Teh tarik tak tentu. Macam yang disebut saudara Syahid tadi. Maknanya rumusan akhirnya, kesimpulan akhirnya adalah wajib ada pada diri setiap orang Islam yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, dengan Rasul, mesti berusaha untuk menegakkan pemerintahan 100% dasarnya kepada Islam. Dengan apa dua cara? Dengan apa dua cara? Siapa sebut? Dr. Yusuf Qaradawi sebut. Dr. Yusuf Qaradawi kata, kalaulah orang beriman, orang Islam ni tak perintah langsung dalam hati dia nak tegakkan sistem Islam, GST yang ikut Islam, cukai yang ikut Islam, semua peraturan kilang tadi, kapal terbangnya, semua sedih yang ikut Islam. Orang Islam tak pernah perintah macam tu, kata Dr. Yusuf Qaradawi, maka dia sentiasa hidup dalam keadaan berdosa setiap masa. Pergi masjid sembahyang tapi berdosa, Quran baca tapi berdosa, puasa Isnin Khamis sunat dosa, bagi sedekah dosa. Sebab apa? Hati dia tak pernah perintah untuk menegakkan perjuangan dan negara Islam. Baik, apa kita nak buat malam ni? Kita sebut nak ubah kerajaan. Okey, lambat lagi. Lainnya apa yang kita boleh buat? Kuasa yang kita ada. Pasal Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Itu hak kita nak buat. Ubah dengan kuasa. Baik, kuasa sebagai pengundi tak sampai lagi. Nanti akan ada pilihan raya yang ke-14 guna. Sekarang ni kuasa apa? Kuasa kita sebagai seorang ayah. Kita dah faham dah Islam ni yang terbaik, kaedah terbaik. Kita ketua keluarga, kita lah di rumah tu, kita lah datuk Perdana Menteri, kita lah ketua kerajaan di rumah. Masuk waktu sembahyang, suruh anak pergi sembahyang, kita imam. Kita sebut nak tegak negara Islam, kerajaan tak betul, kita buat apa? Antara faktor Allah tangguh kemenangan kerana orang-orang yang memperjuangkan Islam tu dia sendiri tak laksana Islam di rumah dia. Ayah main ceramah, anak tak ke mana. Ayah pergi masjid, anak tudung tak pakai, tak pamerkan Islam. Musim cuti sekolah, penuri banyak, pergi makan penuri,
Kita nak sembang pun tak boleh berubah. Laku deras sangat. Laku deras. Hari ni Ustaz saya tak tahu ni hari hak depa ni budak ni kita ni tukar buat nuri depa DJ depa lagu semua depa urus. Apa dia tak dengar? Saya tak tahu apa dia. Pasal lagu lah. Lagu lah nak sembang tak boleh. Memang tak boleh. Baik. Kuasa yang ada pada kita, kita tuan nuri. Dah kita menjadi Islam ni reti bini dah kita muslim. Kita abang dekat DJ, ni DJ waktu sembahyang berhenti. Tak boleh cik, pasal kita dah susun lagu kita nombor 1, mesti nombor 2, mesti nombor 3 ni. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh saya cakap balik. Boleh. Pasal kita Tuhan, kita layak. Harap kat tuan khemah, baik pasal khemah kat tuan saya ni 10 khemah, 9 untuk makan, 1 khemah tu reserve untuk sembahyang, tempat kita. Sembahyang di tempat kenduri secara berjamaah. Tadi kita kata manusia ni makhluk ekonomi. Kita tak setuju. Tidak setuju manusia ni makhluk Tuhan. Bila nak buat? Kita buat bila kita ada kuasa. Contohnya bila masa duit. Orang pergi kenduri kahwin. Dia orang pergi kenduri kahwin. Di tengah tampur ni pergi kenduri waktu zuhur. Oh, kalau kita bersemayang tu bayar di khemah kenduri. Siapa tu imam? Pengantin laki-laki. Macam boleh faham tu? Dah nak kahwin dengan anak aku, main imam. Ni, habis jadi imam. Anak kita perempuan pergi masuk pakai telekong. Tak boleh lah puak ni make up tebal ni, make up. Make up. Ni 2,000 ni bersolek ni. Pergi masuk. Takut hilang muka make up ke ataupun takut kena masuk api neraka esok ni. Maknanya kita tuan kenduri guna kuasa sebagai tuan kenduri pamerkan Islam dalam kehidupan kita seharian. Bila semua pakat buat benda itu, keluarga ni pembinaan Baitul Muslim, keluarga maka terbina istimak mujtama muslim, masyarakat Islam, barulah terbina yang negara Islam, barulah boleh selesai masalah ekonomi tadi. Mana rakyat nak kena bertindak bukan tunggu 5 tahun pelihara tu. Sekarang dah kena tindak. Apa dia tindakannya? Mengamalkan Islam dalam kehidupan. Yang ni Allah Ta'ala tanya maksud. Allah Ta'ala tak tanya apa siapa hampa tak menang. Siapa tak menang dah apa yang kamu buat. Ini dulu. Dan itu adalah kesimpulan yang dapat saya bagi pada malam ni. Akhir sekali kemuncak pada penyelesaian masalah GST sebagainya. GST ni kuasa siapa? Kerajaan. Kita tak jadi kerajaan, okey tak apa. Kerajaan tanggung dosa makna. Kilang tadi tak boleh kerja sembahyang, kita tak jadi tokai kilang, tak apa. Tokai kilang tu tanggung dengan Allah. Pramugari tadi, pilot tadi terbang ni tak boleh sembahyang pasal waktu dia tak ikut waktu sembahyang, tak apa. Dia tanggung dengan Allah. Kita ada kuasa kita yang tadi. Jadi mak, jadi ayah, jadi suami, jadi isteri, jadi ahli masyarakat, jadi tokoh, jadi ketua, jadi majikan, buat untuk kuasa yang kita ada. Maka di situ insya-Allah sungguh-sungguh kita nak buat, kita laksana Islam sungguh-sungguh, Allah akan buka pintu keberkatan. Idza walau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Kalau beriman, bertakwa, rakyat sesebuah negeri, negara, Allah buka pintu keberkatan dari langit dan bumi. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan itu dengan syarat beriman, bertakwa. Kita buat dulu, tunjuk contoh pada Najib pada kerajaan. Wallahu a'lam. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sikit daripada saya tadi bila Ustaz Afnan sebut, Menalis sebut, yang berkuasa untuk memutuskan tentang GST ni kerajaan. Kerajaan lah yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib. Saya suka sebut sini bila mana tembok koloni hudud di Kelantan. Sebab ada orang bertikai bukan kehendak rakyat negeri Kelantan nak laksanakan hudud. Sedangkan PAS di negeri Kelantan
menang setiap pilihan raya berturut-turut 90, 95, 99, 2004, 2008, 2013. Dan ini janji yang tidak perlu dihebahkan lah. Inilah janji usaha komitmen yang dibuat oleh pimpinan negeri Kelantan. Dan Kerajaan Kelantan menang majoriti selesa. Dalam konteks persekutuan Parlimen, kita ada 222 kerusi. Walaupun Barisan Nasional menang majoriti, berkuasa untuk tubuh kerajaan, tetapi Kerajaan Barisan Nasional sudah menafikan majoriti 2/3 pada Perayu 12 2008, dan pada Perayu 2013 baru-baru ini, undi popular Kerajaan Barisan Nasional jatuh bawah 48%. Majoriti 50% mengundi Pakatan Rakyat. Poin yang saya nak bawa di sini ialah kerajaan dari segi legal berkuasa untuk melaksanakan GST, walaupun dalam manifesto Barisan Nasional tidak disebut secara tertulis akan melaksanakan GST. Tetapi dari segi moral, kerajaan Barisan Nasional tidak ada hak untuk melaksanakan GST kerana hanya menerima mandat 48% rakyat Malaysia. Makna kata separuh lebih daripada rakyat Malaysia tidak mahu sistem cukai GST. Tetapi kerajaan atas kuasa yang ada, walaupun tidak popular, walaupun tidak disokong oleh majoriti rakyat, tetapi oleh kerana memiliki kerusi yang banyak di Parlimen, mengubal akta untuk melaksanakan GST pada 1 April 2015. Persoalannya, jika mana kerajaan baru terpilih pada periode akan datang, adakah GST ini akan terus dilaksanakan? Mungkin terus, mungkin tidak. Tetapi akta GST yang digubah oleh kerajaan membenarkan untuk kerajaan yang baru untuk tidak melaksanakan GST dengan cara Menteri Kewangan yang baru mengumumkan kadar GST untuk semua barangan 0%. Gitu. Sebab sekarang ni dalam akta GST dia tak sebut berapa kadar dan apa barangannya. Kadar dan barangan akan diumumkan dalam gazet yang dia akan dikeluarkan oleh Menteri Kewangan. Di Malaysia, Menteri Kewangan sejak Tun Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri. Ibarat kata dia lah pengurusi masjid, dia lah bendahari masjid. Ibarat kata dia lah CEO, dia lah CFO. Ibarat kata dia lah Menteri Kewangan, dia lah bendahari cawangan. Mana ada check and balance di situ? Yang ada tak ada balance lah. Sebab dia bagi arahan, dia sign check. Tapi saya nak sebut sini bahawa dari segi moral, kerajaan tidak ada hak untuk melaksanakan GST. Dia akan membebankan seluruh rakyat Malaysia dan khususnya golongan miskin dan pertengahan. Kesimpulan saya, dua perkara yang pertama saya nak sebut. Bila mana kita berbicara tentang ekonomi, saya ingat masa saya belajar di UAE, syarat saya sebut, you all, kamu semua ni perlu berbangga untuk belajar ekonomi. Sebab dalam Quran Allah sebut perintah tentang solat akan berakai dengan perintah menunaikan zakat. Aqimus solat wa atuz zakat. Aqimus solat wa atuz zakat. Wa yuqimus solat wa yutuz zakat. Wow, itu wow makyah yang memang terganding. Maka salah saya tanya, banyak saya jawab ni tanya dia pun kamu pun mikir, kenapa? Jadi dihurailah dari segi mufassir sebagainya, tapi nak sebut, dia sebut satu perkara. Inilah manifestasi hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Solat ibarat manifestasi hubungan kita dengan Allah. Dan zakat simbol ataupun manifestasi hubungan kita sesama manusia. Kerana prinsip utama zakat itu sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj tentang harta faid, dikala takut menggunakan bayanan dunia ini, supaya tidak berlaku perlegaran kekayaan di sekelompok orang kaya di antara kamu, supaya harta itu dapat diadilkan. Nak sebut di sini bahawa bila mana kita sebut tentang ekonomi, tentang pendapatan ni, ada hadis sebut 4 perkara. Pertama,
Kita tak ada jarak antara saatnya. Tapi istighfar pada hadis itu tidak akan berganjak kaki anak Adam kecuali ditanya padanya tentang empat perkara, bukan yang empat umur, tentang empat arba. Tentang umurnya, tentang badannya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya. Tentang umur, mana digunakan, tentang badan, di mana dibinasakan, tentang mal, dari mana sumber dan di mana kemana dibelanjakan. Dua benda tanya tentang mal. Dan ilmu bagaimana diamalkan. Nak kata pentingnya poket kita ni, sumber tu Allah tanya, belanja ke mana pun Allah akan tanya. Dan akhirnya saya mengutip dalil yang ayat Quran yang saya pernah sebut tadi tentang kalau aman ahlul qura wattaqau la fatahna bi tasmil al-ayat. Terjemahan dia saya sebut dah 3 ayat. Surah Al-A'raf 96. Nak sebut bahawa jika mana beriman dan bertakwa seluruh ahli qaryah, seluruh ahli daerah, seluruh ahli negeri itu nescaya la fatahna, nescaya Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit. Dan barakah ini yang tubuh sebut sama-sama, yang mana dengan barakah ini, dengan berkat ini, keberkatan ini, ai tijaratul khair, bertambah-tambah kebaikan. Walau benda sikit 3 bulan je tak ada kerajaan ni, tapi sampai sekarang negeri Terengganu dipimpin oleh Tuk Guru Presiden, pendapatannya sepatutnya cecah bilion, tetapi diambil, dirampas royalti, tinggal 30% saja pendapatan, tapi boleh kekal sehingga sepenggal. Dan itulah elemen barakah ni kena cari, baik dalam poket rakyat kita, poket kita dan kerajaan. Elemen keberkatan ini kunci kepada kejayaan ekonomi individu, keluarga dan kerajaan. Saya kira itulah yang saya boleh sampaikan dalam perkongsian yang sembang-sembang pada malam ni. Saya pun tak fikir boleh mari sekali lagi. Pertama kali mari di sini ketika istimak tarawih pada hujung Disember, hujung tahun lepas. Tetapi patutnya mari awal lagi, tapi dah banyak dikatakan kita lakukan program tu. Jadi dapatlah bertemu mata dengan ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang dari Kecamatan Pau ni. Moga-moga pertemuan kita ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hazar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada saudara Syahid atas perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan poket rakyat. Jadi kami daripada Lepas Pasar Kota Pau ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir dalam program kita pada malam ini. Jadi kita sama-sama bertutup majlis kita dengan tasbih bersama dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendek anak benda.